Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fafani. Kita ke halaman yang ke-19. Halaman yang ke-19 dalam kurungan wa a'taituka thamaniyata ashumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'taituka thamaniyata ashumin. Al-Islam wal-hijrata wal-sadaqata wal-amra bil-ma'ruf wal-nahya 'anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa a'taituka liwa'al hamdi fa adama wa min dunihi tahta liwa'ika. Dan aku berikan di kau, wahai Muhammad, 8 kelebihan. 8 kelebihan. Keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Kelebihan apabila dibuat perbandingan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat nabi-nabi terdahulu. Masing-masing ada kelebihan. Bangsa Yahudi Bani Israel ada 8 kelebihan. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada 8 kelebihan. Dan aku berikan di kau 8 kelebihan, iaitu yang pertama Islam, yang kedua berhijrah, berpindah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah itu membawa rahmat. Itu keistimewaan, itu kelebihan. Yang pertama Islam, yang kedua berhijrah, yang ketiga dan sedekah, yang keempat menyuruh dengan ma'ruf kebaikan dan menegah daripada mungkar kejahatan. Dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan, dan aku berikan dikau panji-panji kepujian. Cukuplah 8 kelebihan. Maka Adam, baginda Adam alaihissalam dan yang lain di bawahnya baginda Adam alaihissalam, begitu juga nabi-nabi selepas baginda Adam alaihissalam itu semuanya di bawah panji-panji engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelebihan yang diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya juga bertuah mendapat kelebihan yang sama. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan fakum biha anta wa ummataka. Dan bahwasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi, sungguhnya telah aku fardukan atas kamu, wahai Muhammad, dan atas umat kamu, wahai Muhammad, 50 sembahyang. 50 waktu sembahyang. Maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamu, wahai Muhammad.
Yang jelas 50 waktu akhirnya diberi keringanan sehingga 5 waktu. Kalaupun 5 waktu, kerana setiap kebaikan diganjari dengan 10 kali. 5 waktu tetap didarab dengan 10, sama dengan 50 waktu. Rahsia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai 50 waktu, tetapi dengan kadar menunaikan 5 waktu sudah merangkumi 50 waktu kerana gandaan 10, sebagaimana yang Allah janjikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya, kembalilah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga terbuka awan yang dahulu yang dinamakan dia Rafrafid, hijau, dan yang hijabun nur, cahaya yang telah menutup. Jibril alaihissalam tidak dapat mengetahui apa pun kerana telah dihijab dengan cahaya. Yang hijab an-nur itu telah mengambillah Jibril dengan tangannya, turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disambut oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Sidratul Muntaha, turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni langit yang ketujuh. Maka tiada berkata baginya suatu baginda Ibrahim alaihissalam, tak adalah nak tanya sesuatu ataupun memaklumkan sesuatu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami. Maka kata baginda Musa alaihi salam, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu wahai Muhammad? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memfardukan Allah Taala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang, 50 waktu sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. 50 waktu 24 jam. Ini berarti 25 minit azan, 25 minit azan, 25 minit azan. Bayangkan 25 minit azan. Nak makan pizza hut pun tak kesempatan. 25 minit azan, 25 minit azan. Bilal pun letak jawatan. Maka berkata Nabi Musa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu, maka bahwasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu. Maka bahwasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu,
dan aku cuba akan dia kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, Bani Israel, terlebih sangat keras sungguhnya pada yang kurang daripada ini, maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia perakuan baginda Musa alaihissalam. Umat baginda Musa alaihissalam berbangsa Yahudi, berbani Israel. Yahudi ni dia banak bani. Bangsa Yahudi Bani Israel. Bangsa Yahudi Bani Quraizah. Bangsa Yahudi Bani Nadir. Bangsa Yahudi Bani Qainuqa. Bangsa Yahudi Bani Mustalik. Banyak bani dia. Paling istimewa, ranking pertama, bangsa Yahudi Bani Israel. Ini bukan bangsa Johor, kita bangsa Yahudi Bani Israel, terlebih sangat keras. Allah beri keistimewaan bangsa Yahudi Bani Israel ini pada kekuatan susuk tubuh badannya. Jadi kalau kita lawan bola dengan dia, kalah aja. Sebab itu kalau nak menang Piala Malaysia, Liga Super, kena ambil orang Eropah, bayar mahal-mahal. Kenapa? Memang diperakukan susuk tubuh badannya itu keras, kuat. Apatah lagi yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahawa bangsa Yahudi Bani Israel ini aqlu zaid, akalnya lebih. Apabila akalnya lebih, ra'ad an bu'din, dia melihat jauh ke hadapan. Dia bukan hanya melihat apa yang ada dekat depan. Oleh kerana melihat apa yang ada dekat depan, bergaduh ajalah jawatan Perdana Menteri. Dia tak melihat jauh ke hadapan. Ra'at an bu'din. Baik. Maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia. Bangsa Yahudi Bani Israel pun tak mampulah. Kurang daripada 50 waktu pun tak mampu. Dan bahawasanya umat kamu terlebih daif, terlebih lemah tubuhnya dan hatinya. Hatinya merujuk kepada dua, fikiran dan perasaan. Fikiran dan perasaan lemah. Umat Nabi Muhammad SAW ni lemah fikirannya, lemah perasaannya. Dia tak bangsa Yahudi Bani Israel. Pemikiran dia, perasaan dia, dan pilihannya, dan pendengarannya. Penglihatan, senang. Penglihatannya. Begitu juga pendengarannya. Jadi kemampuan penglihatan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat baginda Musa alaihissalam. Jelas kalau kita lihat bangsa Yahudi Bani Israel, pengamatannya, lahirlah di situ golongan yang mereka cipta pelbagai peralatan kerana kuat penglihatnya, kuat pendengarannya. Kita kena belajar pula dengan dia. Kena belajar dengan orang Yahudi pula, iaitu mendengar smart, dengar smart. Dengan kata lain, maknanya dia ada istilahnya
yang diguna pakai. Bijak kebijaksanaan tu. Smart readers kan. Smart dalam membaca. Semua smart. Kid smart, semua ada macam-macam smart. Smart dalam pembacaan. Apa lagi? Nak cerita. Kita menyatakan bahawa ialah setakat belajar tu kan, cikgu ngajar kat depan tu kan, punya bersungguh-sungguh kita dengar, tak faham. Dengar. Ngapal aja lah, dapat markah penuh juga. Tapi bangsa Yahudi ni kuat pendengarannya. Dia dengar, faham, dan dia boleh, dia lakukan. Dia melihat, dia faham. Maka antara bangsa kat dunia ni yang berjaya meniru tabiat kelebihan Yahudi adalah bangsa Cina. Bangsa Cina dia berjaya meniru apa yang ada pada bangsa Yahudi. Sebab itu orang Cina maknanya dia pandai meniru. Orang pun kata bahan tiruan. Buatlah Apple macam mana pun Yahudi buat, Cina boleh tiru. Habis kita tak pandai meniru. Kita gulungan pengguna. Tahniah diucap. Kita hanya user. Kita hanya mengguna. Tapi jangan kata kita ni tak guna. Tak. Allah Ta'ala dah bagi kita 8 kelebihan. Itu dia. Kena ingat. 8 kelebihan. Bangsa Yahudi pun ada 8 kelebihan. Ada lebih pula pada pendengaran, penglihatan. Tetapi tak mampu dalam menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan lagi ada bangsa Yahudi namanya. Maka tatkala mendengar Nabi SAW demikian itu, berpalinglah ia kepada Jibril. Maka mengisyarat kepadanya Jibril dengan kembali. Maka kembali ia hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu. Maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadratul Qudsi, lalu sujudlah ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bersembahlah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Tuhanku, ringankan olehmu daripada umatku, maka bahwasanya terlebih lemah, terlebih dhaif umatku. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya telah kurangkan daripada mereka itu 5 sembahyang, 5 waktu. Oleh itu daripada 50 waktu dikurangkan 50 waktu, dikurangkan 5 waktu, jadilah 45 waktu. Kemudian maka turun Nabi SAW dan terbuka awan dan kembali pula kepada baginda Musa alaihissalam. Maka kata baginda Musa alaihissalam baginya kepada Rasulullah SAW, telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Maka kata Nabi Musa, kembali olehmu kepada Tuhan kamu, wahai Muhammad. Maka pohon ringan, maka bahwasanya umat kamu, wahai Muhammad, tiada kuasa demikian itu pun tak mampu. Walaupun dikurangkan 5 waktu, jadilah 45 waktu. Tak mampu.
maka kembali pula Nabi SAW, maka dikurangkan pula 5 sembahyang, jadilah 40. Dan sentiasalah kembali pergi, kembali datang oleh Nabi SAW antara Musa dan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangkan 5 sembahyang hingga tinggal 5 sembahyang pada sehari semalam. Ya, maka 9 kali Rasulullah SAW berulang alik. Ya, 9 kali Rasulullah SAW membuat rayuan. Inilah dia nilai seorang hamba Allah. Selagi menjadi seorang hamba Allah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita 3. Yang pertama, membuat pilihan. Yang kedua, membuat keputusan. Dan yang ketiga, membuat rayuan. Kita diberi peluang membuat pilihan. Kita diberi peluang membuat keputusan. Barulah kita ambil tindakan. Setelah mengambil tindakan kita kadang-kadang melepasi sasaran. Maka kita masih lagi diberi yang ketiga, membuat rayuan. Pilihan, keputusan, rayuan. Baginda Muhammad SAW dalam perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj, Rasulullah SAW telah membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Antaranya memilih minuman susu. Pilihan yang terbaik adalah asli. Nilai asli. Bukannya mustakmal, second hand. Mustakmal, orang Arab dia kata second hand tu mustakmal, yang telah digunakan. Air mustakmal tak boleh buat untuk, dia kena air mutlak, istilahnya begitu. Baiklah, menjelaskan lagi, Rasulullah SAW telah membuat pilihan yang terbaik. Rasulullah SAW telah membuat keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik. Pun begitu, untuk mendapat keputusan yang terbaik, Baginda Muhammad SAW perlihatkan kepada umatnya, untuk dapat keputusan yang terbaik perlulah bermesyuarat. Keputusan yang terbaik akan dapat apabila bermesyuarat. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada. Yang pertama, ma khaba man istakhara, takkan rugi orang yang istikharah. Takkan rugi orang yang istikharah. Ma khaba, ya, kerana semua orang takut berdepan dengan kerugian. Innal insana lafi khus, manusia itu memang dalam kerugian. Semua takut rugi. Ya, tapi kita tak pasti bagaimana keputusan kita nanti. Sama ada keputusan kita itu menguntungkan atau merugikan. Oleh kerana itu, kita tetap disuruh membuat pilihan. Oleh kerana kita pun takut nak buat pilihan, takut rugi. Maka sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah tu maknanya kita sembahyang, kita mohon,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita pilihan yang terbaik. Itu nama istikharah. Istikharah, alif sin ta tu menuntut pilihan. Kita tak tahu nak pilih mana satu. Allah yang Maha mengetahui. Maka kita merayu kepada Allah agar Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pilihan yang terbaik. Itu namanya istikharah. Dan Rasulullah menyatakan tak ada ruginya orang yang beristikharah. Wala nadima man istasyara, dan tak menyesal orang yang bermesyuarat. Baik, kalau tadi takut rugi dalam membuat pilihan. Pilihan banyak, tapi tak tahu. Salah pilih, rugi. Salah pilih, rugi. Istikharah. Habis cerita. Begitu juga kita nak buat keputusan. Takut sama ada keputusan kita tu, orang Melayu kata senjata makan Tuhan. Maka ketika itu Rasulullah suruh kita bermesyuarat. Kenapa? Wala nadima, tak menyesal. Tak menyesal orang yang bermesyuarat. Rasulullah tak menyesal. Kenapa? Ya, hasil permesyuaratan dengan baginda Musa alaihissalam 9 kali membuat rayuan, dikurangkan hinggalah tinggal 5 waktu. Kenapa tak menyesal? Kerana nilai 5 waktu itu tetap digandakan dengan 10. Nilainya tetap 50. Wala nadima man istasyara. Dan yang ketiga, wala ala man iqtasada, dan tiada ala, tiada berdepan dengan sara hidup yang tinggi, cost living yang tinggi. Manik tasada, orang yang berjimat cermat. Tak, tiada berdepan dengan sara hidup yang tinggi, orang yang berjimat cermat. Sara hidup penduduk Amerika Syarikat tinggi. Sebab itu Donald Trump dia tak boleh, bukan lock up, lock down. Kalau lock up, kunci naik ke atas, masuk lock up. Lock up, lock up. Lock down, kunci dekat rumah, tak boleh keluar rumah. Kalau lock up tu masuk lock up, lock down tu boleh keluar rumah. Jadi Donald Trump dia tak boleh buat lockdown kerana sara hidup di Amerika Syarikat tinggi. Jadi satu hari rakyat dia perlukan berapa? Kos. Kerana rakyat dia perlu minum arak, rakyat dia perlu judi, rakyat dia perlu enjoy, rakyat dia perlu complete set package termasuk Pizza Hut. Rakyat dia perlu semua tu. Jadi rakyat Malaysia lempeng dah cukup. Ada lempeng, ada geng, selesai masalah. Jadi sara hidup kat Malaysia belum tinggi lagi. Apa lempeng orang putih juga. Sebab itu dekat Malaysia ni lockdown masih boleh kerana sara hidup kita rendah. Senang nak kurung orang. Tapi negara-negara maju macam Itali tu sara hidup dia tinggi. Dia kena keluar rumah untuk terus hidup. Kalau tak, dia tak mampu nak bayar bil api, bil air. Termasuklah Johor antara takrif air yang paling tinggi.
Jadi maknanya duduk rumah bila air kita pun dah naik. Istilahnya gitulah. Jadi Rasulullah menyatakan orang yang berjimat cermat, dia selamat daripada sara hidup yang tinggi. Cost living. Sekarang ni masalah sara hidup yang tinggi. Jepun kenapa dia tak boleh buat lockdown? Sekarang dah banyak mati baru dia buat. Sara hidup dia tinggi. Korea Selatan sara hidup dia tinggi. Penduduk Korea Selatan dia perlukan gaji dia sebulan 16,000 duit Malaysia baru dia boleh hidup. Kalau tak dapat 16,000 sebulan, dia tak boleh hidup dekat Korea Selatan. Berbeza dengan parit Medirona dan Medirene. Dapat 2,000 dah boleh lah kan. Makan sirih, tempe, boleh lah. Ikan wak lele, contohnya lah. Maka sara hidup yang tinggi. Nak ceritakan, maka nilai yang Rasulullah SAW sabdakan, perlunya kita istikharah, perlunya kita bermesyuarat, perlunya kita berjimat cermat. Itu pesanan Rasulullah SAW. Maka firmannya, telah kujadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang gandanya, tiap-tiap 1 10. Tiada menukar perkataan yang padaku dan tiada menghilangkan suratanku lagi. Nak jelaskan maknanya, walaupun 5 waktu, nilainya tetap 50. Inilah dia yang disebut kelebihan agama Islam. Islam itu salah satu kelebihan untuk Rasulullah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin.